dia cakap macam ni. Encik Jeffrey ni dia nak like buat something kat rumah dia. Dia pun buat loan lah sebanyak ini daripada bank. Faedah dia ini dan tempoh bayar balik adalah ini. So how many ansuran? If we are talking about ansuran, installment lah. Maksudnya bayar yang bulan-bulan tu. How much yang dia kena bayar? Well, installment ni kita akan pakai formula. Nak cari installment, you must know total loan divide dengan 12 times T ataupun 12 T. Let me tell you total loan tu apa. Nak cari total loan, cara formula dia adalah loan plus dengan loan rate time. Overkan dengan 12T inilah macam yang kita bincangkan tadi. Now, let me masukkan dia punya value dulu. Nanti you tengok LRT semua bendanya apa. Loan inilah 45,000 lah. This is the loan. Okay. Then you akan tambah dengan LRT which is 45,000 ni. Rate dia adalah yang ini. The rate is the percent one. So you know percent dia 0.05. Saya tukar dalam decimal siap-siap ya. NT tu adalah time. Time ni dalam tahun. Which is dia ada kat sini. Tahun dia adalah 6. So the whole thing ini. L tambah LRT. You divide kan dengan 12. Darabkan dengan 6. Remember ya. T tu time tahun tu lah. So you akan dapat dia punya installment. So basically ini we just have to calculate. Tengok cara calculate So dia adalah 45 tambahkan dengan 45,000 darabkan 0.05 darabkan dengan 6 dari sebelah atas. Bawah you just 12 darab 6 and you should get value dia adalah RM81250 sen per monthly. Ini adalah apa? Yang ni dia kena bayar for 6 years. Dia akan buat macam itulah. 6 years dia akan bayar. Right? Okay, so we go kan pula kepada nombor 2. Okay. By the way, dah bayar by the way, dah buat loan ni dah buat Loan ni dah buat, dia kena bayar ini for 6 years. Lepas tu tiba-tiba dia ada change of mind. Dia kata dia nak mengurangkan tempoh 1 tahun daripada tempoh bayar balik pinjaman. Dia pinjam 6 tahun, right? Dia nak kurangkan jadi 5 tahun. So dia kata hitunglah jumlah wang yang perlu ditambah kepada the existing installment. Okay. Jadinya kalau dia nak buat 5 tahun, kita akan buat installment barulah. Installment baru ni kita katakan revise Untuk revise punya installment, you kena remember, dia dah buat loan tu. Bila dia dah sign, dia tak boleh patah balik ya. So dia akan pakai saja value yang sama. 45,000 ini tambah dengan 45,000 times dengan the 5% times dengan the 6 tahun. Kenapa saya pakai 6? Because dia dah buat dah pinjaman ni. Masa dengan bank dulu, dia dah janji dah untuk 6 tahun. Dan dia rasa nak buat 5 tahun. So, tak apalah. Boleh je. Dia sendirilah. So, dia punya 12 ni tak bolehlah times dengan 6. Kena times dengan 5 lah. Sebab dia nak pendekkan the timing. So, same goes. Yang ini pun cara calculate dia sama saja. Ini saja you tukar jadi 5. And you will get, dia punya installment adalah 975 per monthly. Kalau dia nak buat selama 5 years. And yang ni tak cukup lagi. Because question dia cakap, calculate amount to be added. Berapa yang nak kena tambah? Simple. You ambil besar tolak kecil. Nanti you dapatlah berapa addition dia kan. So, addition akan jadi berapa? Ambil yang besar ni, 975. You tolakkan dengan 812.5. So, you akan dapatlah RM, how much sebagai addition Tolak dengan 812.5. And we are going to get 162. RM 162.5. Okay, so itulah dia punya jawapan untuk A dan juga. Alright, second story adalah dia katakan dekat sini, yang manakah, nombor-nombor yang manakah tidak akan menjadi 26.0 when you rounded off correct kepada 3 significant figures. 3 significant figures dia boleh jadi macam ini.
5, 1 signifikan. 5.0, 2 signifikan. 5.00, 3 signifikan. Because 0 after decimal is considered significant figures. Jadinya, tak apalah, biarlah whatever. Kita round off dulu dan kita tengok yang mana jadi 26. 1, 2, 3. 3 signifikan, right? And number ni adalah kecil. Kalau kecil, dia akan jadi 25.4. Same here. 1, 2, 3. Nombor besar tambah 1. 25. No. 25 apa? 26 lah. Okay. Excuse me. 26.0. Ini pun sama. 1, 2, 3. Like nombor besar. Like tambah 1. 26.0. Ini pun 1, 2, 3. Like nombor biasa. Tapi maintain balik 26.0. We kind of nampak dia punya pattern kan. So, jawapan dia adalah A. Itu. Let's go kan pula kepada yang kedua. Now, yang ini actually kepowaan you main calculator lah. Actually dia bagi dah value kepada X. Dan dia kata, apa nilai Y ni? Kalau Y dengan X tambah, dia dapat ni. So simple. You campak X tu to the other side, dia jadi tolak X. So Y adalah 0.019 tolak dengan X kita, which is 5 times 10 to the power of negative 3. Sekarang we use calculator saja untuk benda ni. 0.019 tolakkan dengan 5 darab 10 to the power of negative 3 should be kita akan dapat dia punya value, which is yang inilah. Dia akan bagi value kita 0.014. And the problem now, dia bagi jawapan ini dalam bentuk what do we call this, standard form kan, bentuk piawai kan. Sebab kita boleh tukar. Untuk bentuk piawai, dia adalah A darab to the 10 to the power of N, which is A kita, dia ada satu syarat. A must be lebih ataupun sama dengan 1, but dia must be lower than 0. Ini law dia. Ini law dia, kita tidak boleh bangkang dan lawan. It is established already. A tu mesti bawah pada 10. So, you kena manipulate titik yang ada over here. This titik, you gerak. You don't go and gerak ke depan pula. Gerak ke depan dah bila nak siap, betul? So, you gerakkan dia ke belakang. Gerak 1, tak ikut syarat. Gerak 2, yes. Gerak 2 baru ikut syarat. Because dia mesti lebih daripada 1, right? Lebih atau sama dengan 1. So, A kita adalah 1.4. Darabkan dengan 10. Automatic, I tahu 2. Because I lompat 2 kali. 1 time, 2 time. So, lompat 2 kali. It's just that positive or negative. Tengok value ni. Lebih ke kurang pada 1? It is less than 1. Kalau less than 1, negative. Itu sajalah. And we are going to get this as the answer. Okay. So, dia sebenarnya formula. Dan formula ni, kalau dalam exam nanti dia akan bagi. Okay. So, tunjuklah. Kalau saya remember lah. Kalau tak remember, kita pergi baca lah formula dia. 1/3 pi r square. Tinggi apa? Height. Okay. Ini adalah dia punya formula. Right? Untuk cari volume. Yeah. Got formula as well. So, dia akan bagi apa? Dia akan ada volume kepada cone tu. So, volume kepada cone is this. Then you kena masukkanlah dia punya value. 1/3, itu memang, inilah kan. Itu memang dia punya point. Pi is 22/7. Kalau tak ada value, just use 22/7. Then the radius. Do not use 30, ya. Radius is half of the perimeter. No, not perimeter. Diameter, half. Jadinya dia akan jadi 15/2. Height tu is actually given dekat sini. Height dah bagi dah, which is 20. Should be, this is your answer. However, kalau kita look in the very lebih mendalam, you can see that dia kata, cone ni 70% yang fill up dengan water. 70% je yang fill up. So, you tak boleh ambil semua. You kena ambil 70% sahaja. Barulah betul kan? So, jom kita carikan how much is that. It is 1/... Sekejap. Tak keluar pula. Okay, 1/3 times dengan 22/7. You times lagi dengan 15 square.
you times lagi dengan, no, it's times 20, you timeskan dengan 70 over 100. Now you are getting all this value, dan ini akan jadi value dia 3,300. Again, kalau kita ikut logik dah tahu dah lah ini jawapan dia kan, because 3 kan. Tapi you boleh double check juga dengan manipulate dia punya titik. Ini again sama je, dia kena jadi standard form. Titik tak ada at the back titik dia kat belakang ni So kita gerakkan dia. 1 tak cukup, 2, 3. 3 baru cukup. So 3 it become 3.3 darab 10 to the power of 3. Automatic 3 lah because I lompat 3 kali. However, positive or negative. Look at the original. Besar ataupun lower than 1, besar than 1, besar than 1, positif. Hence, sekali lagi, jawapan dia adalah A. Okay, begitu dia punya point, rasanya tidak ada, tambahkan balik. Now, dia kata apa? We got a hydrogen. Dia punya value adalah ini. Ini bentuk standard lah. Standard form kan. Lepas tu dia kata we got an oxygen and dia punya value adalah ini. Dia bagi dalam bentuk ni juga. So then dia tanya kita calculate the mass of water. Dia suruh cari water. Water tu ada 2 hydrogen dan 1 oxygen. So you plus dengan 1 oxygen. So itulah formula dia. What are we going to do? Kita akan masukkan dengan calculator dengan berhati-hati. 2 hydrogen, right? Hydrogen kita adalah 1.66 times 10 kuasa negatif 24. Betul? Alright. Ini the water. Dan 1 oksigen. Oksigen kita adalah 2.66 darab 10 to the power of negative 23. Now, job kita habis sampai situlah. Lepas pada tu, it's calculator time. It's 2 times dengan 1.66 darabkan 10 to the power of negative 24. Let me tutup first. Then you akan tambahkan dengan 1 timeskan dengan 2.66 darab dengan 10 to the power of negative 23. And after you got all of this, kita akan dapat dia punya value 2.992 darab dengan 10 to the power of negative 23, which is A. Okay, that's untuk yang dekat sini. Okay, dia kata apa? We got harga tunai sebuah kereta adalah ini. If you beli cash, you ambil duit cash, you bagi kat dia 660. Dah lah. Terus belilah tu. Okay, tapi kalau you nak buat pinjaman, this company, dia nak tolong you satu cara lah. Cara dia adalah, first kali, you bayar 10,000 je. Tu bayaran awal. Down payment, meaning you bayar dulu 10,000. Then the balance, you boleh bayar 900 sebulan for 5 tahun. It's kind of pretty straightforward. Jadi dia pun tanyalah, berapakah beza jumlah yang perlu dibayar if you bayar tunai ataupun you bayar secara loan? Kind of tunai tak payah cari kan. Tunai dah bagi dah kat situ. So we went to find for the loan. Loan kita, we know that mula-mula you kena bayar 10,000. Then, you kena bayar 900. However, 900 tu you kena bayar selama 5 tahun, right? So, you kena bayar dia selama 5 tahun and bukan bayar setahun-setahun. You kena bayar bulan-bulan. So, darabkan dengan 12. So, that is how you find the loan. Let me try to find first. It is 10,000. You tambahkan dengan the 900 darab 5 darab 12. And we are going to get somewhere around 64,000. So, kita dah dapat dah. Dia punya different. You just ambil the besar lah. The besar, tolak the cash one. Kalau you beli cash, dan you akan dapat lah. Different dia adalah 4,000. Itulah. Okay. Itu dia cerita. Rhombus, konsep dia begini ya. You ada segi 4 tau. Rhombus ni basically segi 4. And the rule is, kalau you tahu ini berapa, then you akan tahu the opposite is berapa. Dia punya depan tu, value dia sama. Contohlah, kalau ini 70, this must be 70 as well. Itu kalau depan.
Apa jadi pula dekat jiran kiri ataupun jiran kanan, jiran sebelah lah kita panggil. For jiran sebelah, dia punya total adalah 180. I repeat. Kalau ini 70, yang merah mesti total 180. So berapa? 110 ah. Right? Okay. So lepas tu dia punya opposite kena sama. So this one kena samalah 110 juga. Basically, that's the concept behind rhombus. Kenapa dia cakap benda tu rhombus? Now, with this, kita akan pergi tengok soalan dia yang sebenar. Step dia macam ini. First kali, you ada satu segi 4. Right? Okay, dia tak nampak macam segi 4. Tapi kalau you kira, it's 1, 2, 3, 4. So, segi 4. So, kalau segi 4, the total, apa ni kita panggil? Sudut dalam segi 4 adalah 360. Jadi bolehlah saya cari yang oren punya sudut ni kan. Because 360, I can tolak 70, I can tolak 32, I can tolak 28, dan I dapatlah the purple tu. So it's 360 minus 70 minus 32 minus 28. We are getting 230. And let's not stop here, right? Kita dah dapat dah benda tu 230. Ini adalah satu circle. This is a bulat, you know. So kalau bulat, we know that dia 360. So 360, you tolak dengan 23, you dapatlah sini 13. And you dah tahu dah all the angle yang terlibat. You tahu dah kan jiran kena berapa kan? Jiran kena total 180. So this is the jiran sebelah, right? So ini akan jadi 50. Dia kan minta X tadi, if I'm not mistaken. Yup. What is the value of X? And if you tengok mendalam, X ni adalah separuh. Right? Separuh lah, because dia potong half sini, dia tarik half pergi situ. Dia potong half. So separuh lah. 50 divide dengan 2, and we are going to get 25. Okay, saya rasa itu dia kita punya kena faham satu konsep, nama dia TCL. Triangle Circle Line. And game dia macam gini. You kena ada satu circle. And then dalam circle tu, magically ada satu triangle tau. And semua bucu dia, the hujung ni lah, semua menyentuh the circle. Dah ada benda ni, it will be satu line. Line itu dia akan sentuh ngam-ngam only dekat permukaan of the bulatan. Dia tak masuk macam ni Dia tak masuk tau. Dia just ngam-ngam only. If this is here, you ada tiga-tiga tu menyentuh, itulah TCL. And dalam TCL, the rule is something like this. Kalau you tahu angle ini berapa, yang dekat TCL ni, you tahu dekat TCL ni, angle ni berapa, dia actually ada kembar. Kembar dia, twin dia adalah macam ni cara nak cari. You just lukis the angle again, tapi you jalan sampai the hujung triangle. You just jalan sampai hujung triangle. You nampak hujung triangle tu, you just jalan dekat line tu, dan ini akan jadi dia punya angle. Right? Itu akan sama. Needless to say, kalau ini 80, this one merah is 80 juga. And sometimes, dia boleh bagi dalam bentuk terbalik. Dia bagi you dekat sini dulu. Dia bagi you benda ni. Oh, benda ni dulu dia bagi kan. So, bila dia bagi benda ni, boleh tak you cari dia punya kembar? Yes, we are. Because kita tahu, kembar dia mestilah main dekat TCL. Kembar dia kat TCL je. So, maybe kita test lah. We are not sure kan. Tapi kita boleh test. Okay, what if I angkat, I lukis another angle sampai line triangle tu. Dan I jalan ke sini. Iya, betul. Dia kena juga dekat situ. Right? Okay. So, itulah konsep dia. Sama juga. Kalau ini you tahu 70, and this must be 70 as well. Okay, that is the concept. Okay, with that concept, jom kita tengokkan kepada real question. Okay, we got a question dekat sini. Ada nampak TCL tak? Ya, it's a rhetorical question. Tak yah jawab pun saya tahu you tahu ada kan.
So you ada line over here, you ada segitiga over here, and you ada the circle over here. TCL lah. TCL. Tu satu TCL. And you actually ada dua TCL. Yang ni jahat sikit. Dia buat TCL tu separuh tau. You actually boleh je tambah macam ni. You actually boleh je manipulasikan dia. Just tambah je dia punya line. Boleh juga. Boleh juga. So dekat sini pun TCL because you got the triangle and you got the circle. Yeah, we got two things kan. So kalau dah ada dua-dua itu, bolehlah kita pergi cari dia punya value sekejap. But layan sekejap Okay, Matt cari benda ni dululah. Ni senang sikit saya rasa ni. Segitiga yang green ni, you bolehlah cari benda ni sekejap because yang lain tu kan dah ada value kan. So kita boleh carilah 180 minus 47 minus 32. So kita dapat 101. And needless to say, ini straight line. Straight line kan Straight line kan 180 dia punya value. So kita actually boleh tahu yang ini. Yang ini adalah 180 tolak 101, 79. So ini adalah 79. Right? Okay, begitulah. So far itu point dia. Now kita tahu TCL it's all about the twin. Mana twin dia? Twin dia kita try dulu. Kita tahu TCL ni main dia dekat itulah dekat tempat berlanggar TCL itulah. So let's go cuba cari yang ni. If you lukis tarik sampai the hujung triangle line you jalan, oh that one. So you tahu dah ini adalah the merah ni is 79. Well, ada lagi tak kembar dia? Maybe yang ni, I don't know, TCL juga kan? Just try. So yang ini, kalau you jalankan dia punya angle, jalan sampai line itu hujung, you jalan, oh another 79. There we go. Itulah rahsia TCL kita kat sini. And by doing this, kita dah boleh dapat dia punya X. Because ini, dan ini adalah segitiga. So bila segitiga, X ni of course 180 minus 79 minus 79. 180 minus 79 we are getting 22. Itu jawapan dia. Okay, 22 akan jadi dia punya answer. So ni you kena understand segitiga dia ada sudut 180 tu lah. And kalau you bacakan sudut ini cos. Okay, let me put here. Cos KLM. KLM is here by the way. KLM. Kita akan tengok yang tengah sebenarnya. So kita namakan sudut ni, kita namakan sudut L boleh lah Sudut L lah tu Okay, so cos L lah. Cos L adalah 4/5. You actually boleh ambil cos ni, campakkan ke sana. So cos ni bila campak over there, dia jadi cos inverse. Okay, so dah tak ada So bagaimana you buat dia? L sama dengan cos inverse 4/5. Nak tekan dia, you tekan shift, tekan cos. Dia akan keluar macam tu. Tekan shift, tekan cos. Keluar benda Allah itu. 4/kan dengan 5 and you tutup. Nanti kita dapatlah value L ini adalah 36.87. So kita dapat value sini 36.87. If you look closely dekat segitiga ni, you akan nampak bahawa ini adalah satu segitiga besar. You know, the red one adalah segitiga besar, which is you nampak benda ni 90. Ini 36. Tipu. Kalau you kata you cannot find this red one. Of course you could. Sebab dia segitiga, right? So segitiga is 180. You tolak dengan 90, you tolak 36.87 and you got that value dia 53.13. Let's not stop here because we see that yang belakang ini adalah bulatan. It can be a perfect circle kan? So kalau begitu, just ambil 360 tolak dengan 53.13 and you should get value dia 306.87. Okay, kita dapatlah value tu. Itu X dia. However, dekat sini dia nak tan X. So, literally tan 306.87. Kita kira value ni je. Okay, tekan tan. Tan
306.87 and we should get the value. Value dia adalah negatif 1.33. Which is tak ada pun kat jawapan. Actually ada, kita kena test lah kan. So cumanya A dengan C ni no need to waste your time lah. You tahulah dah bukan negatif, not lah kan. Kita testkan dekat sini, maybe negatif 4/3. C, negatif 4/3 lah tu. So, inilah dia punya jawapan. Ya. Okay. Just for seronok-seronok, tekan negatif 2/3. No, it's not. Okay. So, itulah dia punya cerita. And it is big. Not kiraan sangat. Dia kata, yang manakah adalah angle of elevation? Let me tell you sudut dongak ni. Sudut dongak ataupun sudut tunduk lah in this particular, dia mesti bermula dengan horizontal. Alright, kita cakap sini. Start with horizontal. Ulangkan. Start with horizontal. Mula dengan garis lintang. Kalau tak ada, kita buat sendiri garis tu. Mula dengan horizontal. Dan kalau dongak, you akan like daripada down to up. Down to up. Yang kedua daripada bawah naik atas lah dongak. Right? Dongak. Okay. Lepas tu yang ketiga, less 90 degree. Dia mestilah, ni L lah by the way. Ya Allah, buruk betul dah tulis. Dia mesti less L to L. L less than 90. Syarat dia kurang pada 90. Itu syarat dia. Jom kita pergi tengok jawapan. And tadi ingat tak saya cakap apa? Kalau sudut dongak elevation ataupun sudut tunduk depression, dia start with horizontal. So ini ada horizontal, ini ada horizontal, ini ada horizontal. So itulah yang saya cakap tadi tu. Tapi you nampak dekat sini, daripada horizontal ni, kena start pada horizontal Ini turun. Ini turun. So B dengan C ni adalah angle depress ataupun angle tunduk. Jadi adakah A dengan B? Kenapa like nampak macam sama? Okay, dua-dua ni like kalau you tengok, like this one like pada bawah saja. Betul lah tu. This one is also from the bawah. So ada dua elevate. Rule number 3. Apa tadi? Less than 90. Ini kan lebih pada 90 tu. 90 kan tegak. So, ini lebih pada 90. So, it is actually langgar rule kepada angle elevation. So, D lah akan jadi dia punya jawapan. Begitu. Yep. So, this is the